sikap terlalu sayangkan anak dan sentiasa menangkan mereka dalam segala hal adalah sangat berbahaya. Ini kerana anak-anak akan berasa besar kepala dan tidak boleh ditegur. Anak memang kena manja kan? Tak perlu. Memang sayang anak pada-pada. Depend pada keadaan. Kalau keadaan dia benda tu yang kita sebagai orang tua kita tahu benda ni elok ke tak elok. Hari ni nak buat ni, ketayap. Tepung kandung. Telur. Minyak masak. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Hari ini siaran 13 April 2022 bersamaan dengan 11 Ramadan. Sekejap betul dah 11 Ramadan dan beberapa hari lagi saja masuk 15 Ramadan. Lepas tu kita boleh dengar lagu raya dah berkumandang di radio, di mana-mana kan. Tapi sekarang dah ada yang nakal, dah pasang lagu raya awal-awal. Awal sangat tu. Dan saya kira walaupun kita baru masuk 11 Ramadan ini kan, ada pelbagai aktiviti pun yang telah dilakukan bersama seisi keluarga. Ada yang mengguna pakai ruang dan peluang ini setelah 2 tahun dalam tempoh PKP sebelum ini tak berkesempatan nak berbuka puasa dengan keluarga, nak meluangkan masa dengan sahabat-sahabat rapat dan sesiapa yang kita sayangi. Jadi ramai yang mengambil ruang dan peluang pada tahun ini untuk berbuka puasa bersama-sama dengan ahli keluarga dan insan-insan yang mereka sayangi kan. Ya, betul. Fiza, hari ini apa yang menggembirakan Fiza? Ada macam-macam perkara yang menggembirakan saya. Satu, bersiaran bersama dengan Hawa hari ini. Nombor 2, bertemu dengan penonton wanita hari ini, dan yang paling menggembirakan bukan saja saya kira rakyat di Malaysia tentang kejayaan seorang wanita yang cukup hebat ini. Betul, cukup kita bangga dengan Anita Abu Bakar, Presiden dan Pengasas Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental atau MIASA Malaysia yang telah menerima anugerah The Patient Champion for Science and Medicine ketika di Majlis Anugerah Metro Dora 2022 yang dijalankan secara maya pada 31 Mac lalu. Dan untuk makluman penonton juga, Metro Dora ini sebenarnya Hawa merupakan anugerah antarabangsa berprestij yang memberikan tanda penghormatan dengan memberikan pengiktirafan anugerah kepada wanita-wanita penting dan inovator dalam lapangan sains serta perubatan. Dan kalau nak tahu juga, sebenarnya nama Metro Dora ini diambil daripada nama ahli fizik zaman Yunani kuno yang sebenarnya merupakan wanita pertama yang menulis buku perubatan. Hebat kan? Ya, sangat-sangat hebat. Nak petik sikitlah ucapan Anita. Katanya dengan rendah hati menerima anugerah Metro Dora ini dan di lapangan sentiasa perjuangkan stigma, diskriminasi, ketidakadilan dan pencabulan hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak asing lagi, dan inilah apa yang dilalui kebanyakan peers kami. Maksudnya perjuangan terhadap isu kesihatan mental ini sentiasa ada dan kita sangat-sangat bangga dengan anda. Sentiasa diperjuangkan. Tahniah diucapkan kepada Anita dan juga kepada semua yang turut sama terus memperjuangkan apa saja yang anda sedang perjuangkan ketika ini. Kita tinggalkan tentang sesuatu perkara yang membanggakan kita, tapi suka juga untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton ini yang dipilih oleh penerbit kami hari ini untuk sama-sama kita ingatkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Selalu kan Hawa, kalau bulan puasa ni kita risau kalau cuaca panas sangat kan. Masa awal puasa hari tu keadaan cuaca agak panas, anak-anak pun ramai rasa macam letih dan sebagainya. Tetapi ini antara laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir dan hujan lebat di negeri-negeri pantai barat Semenanjung termasuk Sabah. Yang ini dilaporkan oleh Met dalam laporannya di YouTube. Keadaan tersebut dijangka akan berlarutan sehingga ke awal petang nanti hari ini, dan ketika ini hujan lebat dikatakan sedang berlaku di perairan negeri-negeri pantai barat termasuk Pulau Tioman.
aman. Okey, dan Mat Malaysia pun kongsikan keadaan stabil sekarang ini untuk semua aktiviti perkapalan di perairan Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, jadi untuk maklumat lebih lanjut tentang cuaca, nak pergi mana-mana, destinasi akan datang, hanya tengok laman web Mat Malaysia ataupun Instagram pun dah macam-macam dikongsikan di situ. Betul Sekali. Wah, jadi penting kalau itu orang kata Hawa, sediakan payung sebelum hujan. Okey. Tapi Hawa, kalau musim bulan Ramadan ni kan, Hawa kalau pergi bazar mana yang Hawa paling suka pergi? Saya jarang pergi bazar sebenarnya. Saya teringin nak pergi bazar Stadium Shah Alam tu, tapi selalu saya pergi yang Section 6 Shah Alam lah. Saya tak pernah pergi lagi bazar tahun ni. Hari Ahad ke Sabtu petang ke, kalau free kita pergi bazar Shah Alam. Okey. Ya, tapi sebenarnya orang kata dekat Gombak pun ada macam-macam perkara yang menarik tau. Dekat sana ada orang jual ayam golek, ada orang jual macam-macam. Tapi kita bukan nak cerita pasal ayam golek di Gombak. Kita nak kongsikan tentang slot di Sakura tentang siri Republic Gombak. Ada apa dengan Gombak? Kalau nak tahu, kenalah tonton drama terbaru Republic Gombak mulai 13 April ini. Ini gandingan terbaik dan pastinya lucu daripada Faruk Hussein, Miza Aznan. Memang dengan nama ni pun dah tahu dah lucu kan? Acong, Sweet Child, Azad Elite dan juga ramai lagi. Setiap Isnin sampailah Khamis 6 petang di TV3. Sementara nak tunggu waktu buka ataupun sambil-sambil masak tu, boleh saksikan. Betul tu. Okey, ada macam-macam aktiviti yang boleh kita lakukan dan hari ini kita juga nak kongsikan sesuatu. Saya kira ini topik yang dah beberapa kali juga diangkat dan dikongsikan di Wanita hari ini tentang anak lah, manjakan anak. Hawa nak manja tak? Saya rasa separuh-separuh lah. Tak terlalu manja. Janji. Okey. Ni anak bongsu selalunya orang kata dimanjakan. Betul ke? Salah, saya bukan anak bongsu. Saya memang dipanggil adik. Tapi saya ada adik lagi bawah saya. Jadi saya pun bukan anak yang manja. Tapi dalam kalangan ibu bapa lah, bagi mereka yang dah bergelar ibu bapa. Tadi sempat juga kan kita tanyakan kepada panel kita, bila menjadi ibu bapa ni sukar ataupun mudah untuk sebenarnya memberikan nilai kasih sayang terhadap semua anak-anak itu dengan sama. Dan mungkin ada anak yang perlu perhatian lebih, jadi nampak dia dimanjakan lebih. Mungkin dalam keadaan ada yang mempunyai kesakitan ke ataupun perkara-perkara tertentu. Ada anak yang memang mampu untuk berdikari walaupun itu anak kesayangan, tetapi nampak macam tak dimanjakan. Tetapi sebenarnya anak yang paling disayangi, contohnya lah kan. Jadi mungkin anda penonton pun ada pandangan dan topik komen-komen anda yang ingin dikongsikan bersama dengan kami. Anda boleh kongsikan saja di ruangan komen di Facebook kami WHITV3. Di Instagram pun ada orang dah tanya, saya ada 7 orang anak, macam mana nak sama ratakan manja tu dekat 7 orang anak ni? Jangan risau, awak 7 orang anak. Ada tetamu kita ni ada 10 orang anak yang akan menjawab persoalan tersebut. Tapi sebelum tu, apa kata kita kongsikan dahulu pengisian TikTok yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Semua hari ni Wani nak share si kecil ni pula yang melipat. Agaknya selalu tengok mami dia lipat, dia pun nak tolong sekali. Bolehlah dek. Okey, lipat tangan. Poin manolak tu ha. Okey, datang balik. Okey, lipat 2. Okey, kemas-kemaskan. Okey, lepas tu ada cubaan lipat poket di situ. Okey, apa-apa pun mami kagum dengan effort awak dek. Okey, lipat-lipat. 내게 물어봐도 내 마음은 말아줘 이미 그대 사랑을 한다고 사랑을 한다고
언제부터 Wah, ada macam-macam perkongsian di TikTok dan itulah sedikit sebanyak antara kita nak bincangkan pada hari ini tentang manjakan anak. Ada yang kata kalau nak manjakan ni biar berpada, takut jadi spoil brat, terlalu manja. Setuju juga Hawa, sebab ada kadang-kadang dalam kalangan ibu bapa ni dia helikopter parenting kan. Kadang-kadang dia terlalu manjakan, dia terlalu risaukan sedangkan anak tu mampu untuk berdikari. Ada yang manjakan anak sampai anak tu dah berumah tangga pun masih lagi risaukan dan manjakan anak ini. Ini mungkin anda setuju, mungkin juga anda tak setuju ataupun anda ada terus perkongsian anda. Seperti yang telah pun kami war-warkan di awal tadi, kongsikan pendapat dan komen anda di ruang media sosial kami. Sama-sama kita bincangkan selepas ini di WHI TV3. Wanita hari ini. Kata orang, sayang anak, tangan-tangankan. Itulah ungkapan yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita apabila menyentuh isu mendidik anak-anak. Ungkapan ini mempunyai makna yang tersirat dan tidak membawa maksud ibu bapa boleh terus memukul dan menghukum anak jika mereka melakukan sesuatu kesalahan. Ini kerana anak-anak umpama kain putih dan ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mencorah agar mereka menjadi manusia yang berguna. Walau bagaimanapun, sikap terlalu sayangkan anak dan sentiasa menangkan mereka dalam segala hal adalah sangat berbahaya. Ini kerana anak-anak akan berasa besar kepala dan tidak boleh ditegur. Justru itu, ibu bapa perlu membezakan antara kasih sayang atau memanjakan anak dalam fasa mendidik kanak-kanak. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mendidik anak-anak dan betulkah kata orang, manjakan anak biarlah berpada? Betul ke kata anak? Kata anak pula. Kata orang, manjakan anak biar berpada-pada. Ini mungkin ada yang bersetuju, ada yang tak setuju. Ada orang kata, tak apalah, suka hati saya lah. Anak saya biarlah saya nak manjakan lebih-lebih. Ada pula dalam kalangan ibu bapa yang merasakan, anak-anak ni jangan manja lebih-lebih. Kita kena ajar mereka berdikari kerana satu hari nanti kalau kita dah tak ada, mereka mampu untuk meneruskan kehidupan mereka sendiri. Setiap daripada kita ada pendapat yang berbeza-beza. Kami santuni pendapat anda. Kita nak kenalkan tetamu kita di studio yang bersama dengan kita hari ini yang mempunyai 10 orang cahaya mata. Alhamdulillah rezekinya. Hari ini masuk ke 10 ya? Ya, minggu ini. Minggu ini alhamdulillah. Hari apa baru ni? 10 hari bulan. Cantiknya 10 hari bulan April lahir anak yang ke-10. Masya-Allah. Tahniah doktor dan isteri. Okey, dan doktor bercakap tentang manjakan anak ini. Ada yang memilih untuk manjakan tak apa. Ada yang memilih untuk biar bertegas. Tapi kalau terlalu tegas, takut anak-anak ini stres, tertekan. Pandangan doktor. Dia bila kita ada anak, kita kena ambil pendekatan yang bersederhana. Maknanya jalan tengah. Manjakan sangat tak boleh, tegas sangat pun tak boleh. Maknanya kita kena ambil jalan tengah sebab tujuan kita membesarkan mereka bukan sahaja berikan mereka makan, pakai, belanja, tetapi dalam masa yang sama kita nak mereka ni supaya membesar jadi manusia yang bertanggungjawab, yang beriman, yang ambil berat pasal kita, ambil berat pasal masyarakat, yang sensitif dengan keadaan persekitaran. Bermakna kita membesarkan mereka ni, kita kena pastikan mereka seimbang. Saya selalu kata perkataan itu asas, ASAS. Agama, sasiah, akademik, skill. Jadi 4 perkara ni kita kena pastikan anak kita dapat 4 perkara ni, asas ni. Jadi kalau seimbang dari segi semua perkara ni, maka kita dapat lihat anak kita ni orang yang hebat, mampu menyahut cabaran, peka dengan perasaan orang, taklah pergi rosakkan barang-barang, ambil hak orang, cakap kasar dengan orang, tak ada adab, tak ada akhlak. Jadi semuanya datang daripada kita. Kita ibu bapa ni adalah merupakan contoh pertama yang anak-anak akan lihat daripada kecil sampai ke besar. Apa yang kita buat dan juga apa yang kita tak buat akan membentuk anak-anak itu tadi. Saya suka apa yang doktor katakan tentang asas itu. Ini juga mungkin dapat diguna pakai oleh penonton-penonton kita. Agama, sasiah,
akademik dan juga skills. Itu yang paling penting. Asas itu 5 perkara penting. Dan apa yang doktor katakan tadi, bagaimana kita ini merupakan contoh terbaik untuk anak-anak kita. Kita juga adalah cerminan kepada anak-anak kita, dan apa yang kita lakukan ini kebiasaannya akan diikuti oleh anak-anak kita. Sebab kalau kita lihat anak-anak kecil ni, dia memang akan menjadikan ibu ayah dia sebagai idola dia. Apa yang dilakukan, mereka akan lakukan. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan ibu bapa ni, mungkin kerana faktor-faktor tertentu, kadang-kadang susah nak dapat zuriat selepas beberapa tahun. Jadi bila dapat zuriat tu memang datang bagi minat yang penuh lah. Memang betul-betul manjakan, sampai kan kadang-kadang kita terlupa antara batas untuk kita manjakan anak sehingga kita melebihi ataupun berlebihan manja tu, sehingga anak itu tadi macam doktor katakan tadi, bila berjumpa dengan orang lain bercakap kasar, kurang ajar dan tidak menjaga sasiah dan juga adab diri. Bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita bahawa manjakan anak tu boleh, tetapi kena adalah juga tempat-tempat dan limitasinya. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita sebagai ibu bapa, kita kena ada satu pandangan yang jelas. Anak ni kita satu hari nanti bila dia besar, kita nak jadi orang yang bagaimana. Ramai ibu bapa dia tak nampak, dia tidak berpandangan jauh. Dia kira masa ni saja. Tak, kita kena faham kita dengan anak ni sampai ke hari akhirat, hubungan kita dengan anak ni. Jadi kita kena lihat nanti satu hari nanti bila dia dah besar, bila kita dah tua, kita nak anak kita ni jadi orang yang bagaimana. Jadi bila kita jelas tentang siapa anak yang nak kita didik dan besarkan ni, maka kita akan mudah menentukan apakah tindakan-tindakan kita, aksi kita, tindakan kita dan juga reaksi kita terhadap apa yang berlaku. Sebab kita kena faham tahu, anak-anak ni kain putih. Dia membesar, kadang-kadang dia nakal tu mesti ada. Buat salah mesti ada. Kadang-kadang kita kata, anak orang ni jahat. Bukan jahat, dia sebenarnya dia tak perasan, pada dia benda tu biasa. Tetapi kita kena faham bahawa mereka membesar, mereka belajar banyak perkara dari pengalaman hidup, dari kesilapan, dari kesalahan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita nak memastikan kesilapan, kesalahan yang mereka lakukan ini menjadi guru kepada mereka dalam hidup mereka. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat contoh manjakan anak contoh anak pergi buat kerja rumah sampai pukul 12 malam, dekat 1 pagi siap kerja rumah. Kemudian esoknya tertinggal buku atas meja. Lepas tu dia pergi sekolah, dia dah masuk kelas apa semua, kita pun tengok, ya Allah, kerja sekolah anak. Baik. Kita buatkan pula. Bukan, dah siap ni, dah siap. Okay. Jadi sekarang ni nak hantar ke tidak? Kita tahu anak akan didenda kalau sebab tak bawa buku. Tapi kerja dia siap ni. Nak hantar ke tak nak hantar? Baik, kalau tanya saya, biarkan dia belajar satu perkara, bahawa siapkan kerja sekolah itu tanggungjawab satu. Pastikan buku masuk dalam beg ikut jadual, itu tanggungjawab dua. Jadi kalau kita hantar, makna kita dah memanjakan anak. Jadi anak bila buat salah, tak apa, mak ada, ayah ada. Ada backup. Tak apa. Itu benda paling simple. Cakap kat mak saya nanti. Jadi oleh sebab itu, biar dia belajar. Benda-benda yang biar dia belajar, kena marah, kena denda, kena tegur, kan? Ini adalah merupakan pengalaman. Saya pun setuju dengan doktor, sebab sedikit sebanyak mereka belajar untuk berdisiplin lah. Dan untuk membesarkan anak ni mesti perlu ada pengalaman, kan? Betul. Dan mereka yang baru ada anak yang sulung, kadang-kadang baby ni dari awal-awal kita menangis je, kita angkat. Kalau kita tak bagi makan, dia menangis. Jadi kita ikut. Dan ada Cik T yang bertanya di Facebook kita, doktor, dia tanya, saya ingin bertanya, adakah anak tantrum disebabkan selalu diberi muka dan memanjakan? Sebab kadang-kadang bila dah masuk umur 2-3 tahun ni, no je nangis. Sebab dah biasa kan? Tantrum ni sampai ke umur 3-4 tahun saja. Sebab kenapa tantrum? Kadang-kadang dia tidak tahu nak menceritakan apa yang dia nak. Jadi cara dia, bila dia tantrum, dia menjerit, dia marah, maka dia dapat apa yang dia nak. Jadi itu adalah perkara tu sekejap saja. Tapi biasanya bila dah anak tu dah meningkat makin dewasa, tantrum tu pun dah makin kurang. Biasa begitu. Dan kita kena lihat juga anak-anak ni sebenarnya bila kita bersama dengan dia, kita kadang-kadang kita banyak benda yang kita tak tegur, kita tak peduli. Contoh, waktu saya banyak belajar waktu peringkat anak pertama, anak kedua dulu. Waktu tu saya belajar dekat Brisbane, Australia. Saya tengok orang putih ni, Mak Saleh ni, dia tengok anak dia berjalan ni, kemudian anak dia petik bunga. Kemudian dia beri kat mam, dia kata ada bunga ni cantik. Mak dia pegang bunga tu, dia kata ambil kat mana? Dia kata ambil kat pokok tadi. Pokok siapa?
Nampak? Pokok siapa? Bukan kita punya kan? Bukan. Maka biarkan dia di situ sebab pertama bukan kita punya. Yang kedua, bila dah petik, dia akan layu. Kalau di situ, dia akan tahan lama. Nampak macam mana dia didik? Begitu juga saya pergi memancing. Pergi mancing, lepas tu dapat ikan. Ada anak Mak Saleh ni, dia dapat ikan. Dia dapat ikan sebab dia tak tahu nak keluarkan mata kail. Dia ambil selipar dia ketuk. Tung. Ayah dia kata, dia kata, kenapa pukul? Ikan pun ada perasaan. Nampak? Jadi ini adalah benda yang mana kalau kita mungkinlah kalau kita kan, bukan tu cara pukul ni, ambil kayu besar sikit tu. Jadi kita kena faham bahawa anak dalam membesar, dia banyak buat perkara-perkara yang kita perlu tegur untuk mendidik. Jadi bila kita kata manjakan anak tu macam mana? Manja tu kita beri apa dia nak, biarkan apa dia nak. Anak bangun tak bangun subuh pun tak apalah, baru umur 7 tahun kesian. Bukan wajib lagi kan. Jadi bila kita banyak membiarkan sebegini, maka anak akan jadi manja. Ini yang apa yang doktor tekankan tentang didikan. Bagaimana pentingnya didikan itu akan memberi impak kepada perkembangan kognitif anak-anak itu dan seterusnya memupuk sasiah diri mereka apabila mereka besar nanti. Betul. Kita nak kongsikan banyak lagi dengan doktor ni sebab ada orang dia memang tak bagi anak dia gadget. Dia memang disiplinkan anak dia. Ada orang dia tak manjakan anak dia tapi kadang-kadang orang sekeliling, makcik, pakcik, atuk, nenek pula yang manjakan. Tapi sebelum kita nak kongsikan soalan-soalan itu, kita nak dengarkan dahulu komen dan pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Anak memang kena manja kan. Tapi itulah, ada jugalah yang kita kena ajar apa. Jangan jadi sampai jadi kurang ajar lah kan. Manja tu depend pada keadaan. Kalau keadaan dia benda tu yang kita sebagai orang tua kita tahu benda ni elok ke tak elok. So manjakan anak tu ikut keadaan situasi lah macam mana. Kalau benda tu yang tak elok kita kena tegah lah. Kalau manja yang positif tu kita biasalah, itu kita kita ikutlah macam mana kehendak anak-anak. Tak perlu. Memang sayang anak pada-pada, tapi orang kata dia macam mana? Dia agak-agaklah kita ikut, jangan ikut keutamaan sangat. Macam kata kalau benda tu bukan keperluan dia, kalau dia nak apa-apa, kalau bukan keperluan, kita jangan ikut sangatlah. Dia orang kata ikut yang mana yang utama lah. Anak saya terlambat. Dalam darjah 3 pun dia masih lagi kita orang yang uruskan. Sekolah menengah baru dia orang pandai masak apa semua ni, dah tingkatan 4 ni baru belajar lah. Rasa dia masih baby aja lagi kot. Rasa macam anak masih kecil lagi. Biasanya 3 tahun 4 tahun kita dah apply lah apa benda dia nak. Kalau boleh, kalau makan pun kita cuba kurangkan untuk suap dia lah, bagi dia biasa sendirilah. Daripada dah start sekolah tu 4-5 tahun tu dah mula kita ajar sikit lah. Yang mana kita boleh buat, kita agak kerja rumah, yang mana yang boleh diorang tolong tu tolongnya lah kan. Agak pada dengan keupayaan diorang lah. Itu dia pendapat orang ramai. Ada yang kata anak mestilah kena manjakan. Dia katakan. Okey, inilah dia kan. Kadang-kadang ada setengah orang cara dia nak mendidik anak-anak dia bukan dengan manja yang melampau-lampau, manja yang bertempat lah. Kalau waktu belajar perlu belajar, waktu mengaji perlu mengaji, waktu solat perlu solat. Walaupun berkemampuan, gadget sebagainya memang ada jadual, ada disiplin. Itu cara dia nak mendidik anak dia. Tapi ada setengah orang kata, zaman moden lah, ini zaman teknologi. Takkan tak bagi anak kita gadget. Bagaimana kita nak mengubah persepsi ini bahawa mendidik anak itu bukan dengan memberi segala apa yang mereka inginkan, tetapi dengan mendisiplinkan mereka terhadap apa yang kita mahukan dalam kehidupan seharian. Okey, Nabi dah pesan, kita didik anak ikut zaman. Baik, pertama zaman dulu dan zaman hari ini memang teknologi apa semua berbeza. Yang kedua, zaman anak tu sendiri dia ada zaman daripada lahir sampai 7 tahun, daripada 8 hingga 14-15 tahun, daripada 15 sampai 18, 19, 20 tahun. Jadi dia ada zaman-zaman yang berbeza. Pendekatan tidak akan sama. Tetapi bila kita bercakap, saya menarik pasal bila tertarik dengan gadget tu tadi. Patut diberikan atau tak patut diberikan? Baik. Saya mengambil sebagai bapa, ini cara saya, yang dah 10 anak ni. Saya bagi anak saya gadget. Anak yang 3 tahun pun membesar dengan gadget. Tetapi kita daripada kecil ajar dia
apa yang boleh, apa yang tak boleh, masa mana boleh, masa mana tak boleh. Daripada kecil. Jadi dia dah biasa. Dia tahu, kalau contoh dia tahu, yang ini tak boleh, yang ini boleh. Begitu juga bila kita pergi dekat shopping mall. Bila nak ambil kan, walaupun tak faham lagi, kita kata tengok harga. Kan. Jadi bila anak saya kecil 3 tahun, dia pergi mall, abang kata ambil video. Tu nak ambil apa tu? Tengok je. Dia dah faham 3 tahun. Tak adalah tengok je. Lepas tu dia ambil satu. Abang, ini tak mahal kan? Jadi dia dapat bezakan. Jadi anak 3 tahun. Dan pernah satu ketika, ini pengalaman anak sulung saya waktu dia kecil dulu. Kami bawa dia masuk ke kedai buku. Tiba-tiba kita bawa balik buku banyak ni, ada satu batang pen yang kami tak beli. Jadi saya berpandangan dengan isteri saya, awak beli ke? Tak. Saya pun tak beli. Jadi di situ kami bertiga je, yang ketiga anak. Bermakna pasti anak yang ambil dan masukkan. Jadi ketika tu bila kita tahu anak kita dah buat salah, kita jangan tanya lagi dah. Jangan tanya kata macam anak saya nombor 1 ni Safwan. Safwan ambil pen. Jawapan dia apa? Tak. Mesti tidak. Sebab dia cuba mempertahankan, bermakna kita telah merangsang dia berbohong. Padahal kita dah tahu. Kita terus panggil. Saya terus panggil. Saya kata Safwan. Straightforward saja. Safwan, ni pen ni kenapa ambil tanpa bayar? Dia pun nak jawab kita dah tahu dah. Daripada riak cara dia, kita tahu memang dia buat. Komunikasi itu pun penting sebenarnya. Betul. Jadi saya kata kita pun jelaskan bahawa tindakan tu salah, benda ni tak betul. Saya kata jom ikut ayah masuk kereta, terus saya patah balik ke kedai buku. Saya kata ambil pen tu pergi serah kat abang tu. Abang tu pun terpinggir-pinggir. Saya kata apa? Tak, anak saya ambil dia tak bayar, tadi saya suruh dia pulangkan. Dan jangan kita beli. Sebab kalau kita beli itu dah manjakan anak. Macam mengiyakan perbuatan dia. Membenarkan. Jadi lain kali dia belajar, kalau nak apa-apa ambil je, nanti abang akan pergi dan bayar. Jadi saya tak beli. Biarkan dia tak dapat benda tu, dan dia belajar bahawa tak boleh buat begitu, dan ayah takkan bagi kerana dia buat tindakan begitu. Begitulah kadang-kadang kita tengok anak-anak kan, kita pergi kat shopping mall, berguling-guling menangis nak akhirnya kita ikut. Itu kita give up, kita manjakan anak. Biar dia berguling Biar dia berguling. Begitu juga mak masak cokodok. Petang-petang masak cokodok nak buka puasa. Anak tak puasa. Maka anak pun datang, mak nak satu, kita kata tak apa, kita makan sama-sama berbuka puasa nanti. Kemudian dia kata nak satu je. Lepas tu dia berguling satu je. Kita pun bagilah, kononnya kita bagi, kita kata, nah ambil. Kita katakan, jangan datang lagi. Dia ambil, kemudian datang lagi minta bagi lagi. Kononnya marah, tapi dalam masa yang sama beri. Jadi di mana marah tu tadi? Jadi kita kena faham, anak kena faham apa yang dikatakan tidak boleh sebagai tidak boleh, apa yang boleh. Jadi oleh sebab itu bila anak dapat bezakan, sebab anak-anak ni dia pandai tahu. Dia tahu mak ni tang mana dia nak dia ketahanan dia pun ada taktik dia. Dari taktik dia dah tahu dah. Mak ni kalau saya tekan akhirnya dapat. Mak paling mudahlah, mak jiwa kan. Jadi oleh sebab itu dia akan pergi pada mak, dia akan minta, dia akan mengada. Jadi kita ni kena bezakan antara keperluan dengan kehendak. Ni taktik anak nak tahu mak ayah yang siapa yang lagi lembut. Macam mana? Kalau macam mana? Rahsia. bahaya. Tapi kan doktor ada 6 anak perempuan, 4 anak lelaki. Jadi macam mana nak beza manja untuk anak perempuan ni untuk benda apa? Manja untuk anak lelaki macam mana? Tapi doktor, Hawa seorang je anak perempuan. Lainlah manja dia kan. Terlebih manja lah. Okey. Berbeza sebenarnya dalam membesar dan mendidikkan anak lelaki dengan anak perempuan. Cara kita berkomunikasi, cara kita memberi keizinan, semuanya berbeza. Jadi kebanyakan kalau anak perempuan ni saya lebih minta berbincang dengan mak dia. Anak lelaki datang kepada saya sebab ada perkara-perkara dia kena man to man talk. Maknanya ada perkara-perkara orang lelaki kena tegur orang lelaki. Ini urusan orang lelaki, cerita dengan anak lelaki. Jadi tetapi bila kita buat macam tu, dia akan rasa bangga sebab dia kata ayah sedang mendidik dia menjadi seorang lelaki yang dewasa. Jadi sebab tu kita dengan anak lelaki bagusnya biarlah ayah yang ambil alih. Kalau perempuan biarlah mak yang
lebih. Tetapi bukan bermakna tak boleh rapat dengan ayah. Betul. Tapi saya tengok pula kadang-kadang kalau anak perempuan ni memanja dengan ayah. Tapi anak lelaki ni dia macam kalau mak ni dengan anak lelaki saya selalu cakap macam tu kat mak saya. Mak kalau anak lelaki lain sikit. Sayang anak mungkin semua sama tapi anak lelaki tu mungkin ada lebih special sikit lah. Kalau ayah dengan anak perempuan ni dia macam awak dengan ayah pun rapat kan? Rapat macam tu. Dia macam ni tau. Kalau kita ada ramai anak, kita tak nafikan mungkin ada anak-anak ni dia keistimewaan dia berbeza-beza membuatkan kita sebagai ibu bapa mungkin kita akan rasa ada lebih pada anak-anak yang lain berbanding yang lain. Itu perasaan yang normal. Maknanya kita manusia, kita mungkin ada perasaan sebegitu. Tetapi kita tidak boleh tunjukkan. Dan jangan banding. Jangan bandingkan. Baik, bila sebut banding, saya suka bila Hawa cakap pasal banding. Ramai orang tanya saya, doktor dia kata, macam mana kita tak nak bandingkan? Sebab abang dia rajin, abang dia belajar siap kerja. Yang ini lepas tangan, macam mana kita tak banding? Saya kata, bila kita tegur kesalahan anak, usah kaitkan nama abang kakak. Tegur saja perbuatan dia, kesalahan dia dan apa dia perlu betulkan. Isu dia bila kita tegur, kita kata abang awak dulu, kakak awak dulu. Itu banding tu. Nanti anak adik-beradik ada masalah. Itu yang banding. Jadi usah sebut. Tetapi masa mana kita nak sebut? Waktu kita tak tegur kesalahan. Waktu tak ada kesalahan, sembang-sembang, minum kopi apa semua. Akak, ni ayah nak cerita kenapa abang ni boleh dapat sampai straight A. Akak nak tahu tak apa rahsia? Masa tu ceritalah. Sebab dia tak ada rasa bahawa dia dibandingkan. Dia kata nak tahulah ayah macam mana. Masa tu cerita. Perkongsian. Bukan perbandingan. Okay, doktor, kadang-kadang kalau cakap tentang manja ni, bila kita cakap tentang banding ataupun perhatian ataupun manja ni, kadang-kadang dalam 5 orang anak, 10 orang anak, mungkin ada anak itu yang mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Ada anak yang memang mungkin memerlukan perhatian yang lebih. Contoh, abang kakak boleh berdikari. Adik ni mungkin ada sedikit kekurangan ataupun perkara-perkara tertentu. Mungkin diperlukan, anak ini diperlukan perhatian yang lebih, manja yang lebih dan sebagainya. Tapi kadang-kadang cakap tentang manja ni bukan mak bapak je. Kadang-kadang mak bapak tak manjakan sangat. Contohlah kan, anak buah seorang kat rumah. Kalau mak bapak dia tak bagi, dia boleh minta kat makcik dia, dia boleh minta kat nenek dia, dia boleh minta kat atuk dia. Jadi kadang-kadang manja itu bukan daripada ibu bapa je, tapi daripada orang sekeliling juga. Sebab itulah kita kena berpakat. Ada muafakat, iaitu kadang-kadang di rumah kadang ada atuk, ada nenek, ada amak, ada ayah, ada abang. Bila kita tegur, bila contoh saya selalu pesan, bila mak tegur sesuatu, ayah yang lain jangan cakap apa-apa. Kalau ayah tegur, yang lain jangan cakap apa-apa. Sebab tu kadang-kadang yang jadi manja, kita tegur anak, dia lari dekat atuk dia. Alah, tak apalah, biarlah. Jadi dia nak lari ke atuk, dia nak lari ke atuk boleh, tetapi kita juga kena ajar atuk, opah, isteri kita, pasangan kita cakap. Contoh, mengiyakan. Betul lah tu kalau ayah marah pun. Kita kena betulkan dulu. Bukan kata kenapalah ayah awak marah awak. Bukan. Itu salah tu. Salah kan? Tak apa Messi ni. Kita kata salah ya. Betul lah kalau ayah marah pun. Sebab apa? Sebab awak buat tu. Dia datang kepada kita untuk kita membetulkan persepsi dia. Bukan kita datang kepada kita untuk dia mengadu hal, maknanya dia kata ayah salah, mak salah. Jadi di situ selamat. Jadi sebenarnya memang dalam rumah ni kena ada api dan air. Kalau tiba-tiba saat api ada, air tak ada pun susah. Sebab itulah tidak jadi rumahku syurgaku. Sebab tu bila berlaku apa-apa, anak-anak akan cari luar, cari kawan, meluahkan perasaan di luar. Sebab dia rasa dekat rumah dia tak ada, semua orang tak nak dengar. Jadi susah juga, tak manja kan. Jadi sebab itu kita perlu ada tempat yang mana anak-anak kita mengadu hal, yang luahkan perasaan. Dan bila kita tengok anak luahkan perasaan, kita ketika itu perlu jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik maknanya walaupun kita tak suka, walaupun kita nak marah, kita kena tahan masa tu. Sebab kita nak mendengar, biar dia luah habis-habis. Ini belum apa-apa, contoh dia balik, mak tadi adik kena marah, cikgu marah. Kenapa cikgu marah? Sebab adik tak bawa buku. Kan mak dah kata, kita pula marah. Jadi dia dah tak luah dah pada kita selepas itu. Dia tak percaya kita. Dia mula cari di luar. Jadi biar kita jadi pendengar yang baik. Kan? Jadi oleh sebab itu, kita membesarkan anak-anak ni sebenarnya seronok. Dari pengalaman, dari apa, kita tengok, kita kena gunakan setiap pengalaman daripada anak pertama sampai ke anak yang bawah-bawah. Sebab itu kita tengok biasanya anak yang di bawah akan lebih
berdikari, akan lebih berjaya, akan lebih bijak. Kenapa? Sebab kita mak ayah dah ada pengalaman melalui kesilapan-kesilapan sebelum tu dan kita tak ulang pada anak-anak yang bawah. Ya, dan kadang-kadang dia tengok abang, kakak dia bagaimana berdikari, mereka Betul. pun lebih mudah berdikari. Ya, kan? betul. Jadi contoh kan. Betul. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Saya pasti penonton kita bakal ibu bapa ke nak mendidik anak nanti belajar banyak daripada doktor ni. Satu sebelum saya lupa. Macam kes-kes virus selama ni pasal anak-anak kan. Kita sebagai ibu bapa jangan cepat menyebelahi anak. Kita kena dengar pihak ini, dengar pihak ini. Kalau anak kita salah, kita kena betulkan anak. Kalau anak kita betul, kita baru bersetuju dengan anak. Orang putih kata there's always two side of story lah kan. Ya, betul. Kena ada cerita tu kadang-kadang dua sisi, kadang tiga sisi pun ada. Kita kena bertindak untuk betul-betul bermuhasabah untuk mendengar ke semua pihak, doktor. Betul. Okey. Terima kasih banyak Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad kerana bersama WHI pada hari ini. Harapnya memberi manfaat buat kita semua. Dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan kepada anda di WHI. Kita rehat dulu seketika. Wanita hari ini. Hari ini. Minumku meluma. Hari ni nak buat ni. Ketayap. Tepung kandung. Telur. Nak masak. Green colour. Wow. Itu kan. Garam. Ayam bandar. Santan. Senang blend. Lap meja. Kena pakai tu. Jangan berani. Jangan pegang. Nanti darah. Masukkan kalau rawi. Wah. Nanti jadi kalau ni. Pulang. Aisyah, memang macam ni. Okey, Aisyah? Besarnya kenawi dia. Kuali dia besar. Lepas tu nanti jangan masuk nanti daya tangan. Nanti daya. Orang comelnya Aisyah. Itu dia bagi anda penonton-penonton mungkin dah pun melihat antara visual rakaman ini yang juga tular di media sosial. Jadi di kesempatan ini hari ini juga kita bersama dengan ibu kepada adik Aisyah iaitu Raja Hasnida Raja Hashim dan juga adik Hasha Humaira sendiri yang ketika ini berada di dalam talian dari Bukit Kayu Hitam Kedah. Assalamualaikum apa khabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua cakap. Dah malu. Assalamualaikum Hasha. Apa khabar Hasha? Waalaikumsalam. Okey. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Kita nak tanya kepada Puan Hasnida dulu lah kan. Kalau kita lihat video yang dikongsikan itu tular tu memang sangat-sangat menarik perhatian. Orang kata cute lah kan. Cute. Kalau petang-petang balik kerja stres tengok video-video macam tu rasa tergelak seorang-seorang, rasa sejuk je hati. Tapi Puan Hasnida dalam mendidik anak walaupun Hasha ini merupakan anak tunggal baru berusia 3 tahun. Walaupun kita lihat video tu macam video orang kata gembira-gembira main-main tetapi secara tak langsung itu juga cara Puan Hasnida nak mendidik anak ni kan untuk belajar-belajar untuk orang perempuan ni masuk ke dapur dan sebagainya. Di awal lagi. Bagaimana Puan Hasnida sebagai seorang ibu ada kaitan dengan topik kita hari ni kan dalam memanjakan anak ni, memanjakan Hasha ini? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Sebenarnya apa tu kalau ikut manjakan anak ni biar apa pada ni memang saya setujulah. Kita tak boleh terlampau manjakan anak kan. Lagi satu tak boleh terlampau tegas juga. So macam Hasha ni saya ajak ke dapur ni saja-saja untuk dia explore sendiri dalam masa yang sama dia belajar juga. Itu je lah saya saja ajak dia dan expose ada benda-benda yang tak berbahaya lah. Contoh macam kuih-kuih tu semua. Macam tu je lah. Puan Hasnida, kenapa memilih masakan ataupun masak untuk aktiviti nak didik Hasha di awal usia ni? Baru umur 3 tahun. Dah pandai rajin turun ke dapur. Segan rasa makcik-makcik kat sini. Kenapa pilih memasak sebab saya pun minat kot. Saya suka try kuih-kuih semua macam tu kan. So macam ada Hasha ni, bila dah ada Hasha saya saja je lah ajak lah. Macam sebenarnya saya start ajak dia umur 1 tahun 9 bulan. Saya ada video dia masa tu kecil lagi. Dia macam tuang nak buat kek masa tu nak baking. Dia just tuang. Macam tu lah starting saya ajak dia. Lepas tu saya start upload tu. Lepas tu macam orang macam kecil lagi. Diorang dah macam berminat nak tengok macam tu. Alhamdulillah. Hasha, awak berapa tahun? Berapa tahun nanti tanya. How old are you? Berapa tahun?
3 tahun. Yes, oh, Hasha suka masak ke? Hasha suka masak? Suka. Hasha suka masak apa sayang? Kuih ketayap. Kuih ketayap. Okey, Hasha. Color green. Hasha, anti tengok Hasha ni mesti Hasha pandai baca doa kan? Boleh tak Hasha baca doa? Nanti nak dengar. Okey, Hasha boleh tak? Silakan Hasha. Hasha nak baca doa apa? Nanti nak dengar Hasha baca doa. Ya Allah, ampunkan Hasha. Cepat. Ampunkan Hasha. Ampunkan Mama. Mama. Cepat baca doa. Ampunkan. Ampunkan Aunty. Ampunkan Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambul macam omelnya. Puan Hazidah, ini kita bercakap tentang bila kita mendidik anak dan cara kita, orang kata dalam sesi-sesi santai ni, ada banyak sebenarnya implikasi dan juga pengajaran yang cuba nak diterapkan kepada anak-anak ni lah kan. Macam dah berapa banyak menu dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikongsikan di dalam media sosial tu, adakah sebenarnya memang Hasha ni minatnya pada dapur masak saja ke? Ataupun ada juga sebenarnya aktiviti-aktiviti lain yang memang Puan Hazidah terapkan kepada Hasha ni? Okey, sebenarnya kalau perasanlah dekat TikTok Hasha tu tak masak je semua sebenarnya konten saya tu. Masak tu adalah salah satu daripada konten dia lah. Sebenarnya saya ada macam suka-suka rekod cara dia tegur saya. Sebenarnya anak ni Masya Allah, saya rasa anak ni juga cara Allah nak didik kita kan. Sebenarnya kadang-kadang saya ada rekod jugalah. Macam kadang-kadang kita nak solat ni, tapi kadang-kadang kita delay sikit main handphone kan. Nanti dia tiba-tiba bunyi solat, dah azan, mama solat, macam tu. Kadang-kadang benda tu memang tak plan tau. Macam saya macam kan tengah pegang handphone, so macam cepat-cepat rekod lah apa yang dia membebel kat saya. So kadang-kadang benda tu adalah teguran jugalah daripada Allah untuk kita kan. Anak tu cara Allah nak didik kita. Puan Hazidah, kalau kita tengok Hasha ni semakin dikenali dalam talian, kita nak tahulah plan ataupun perancangan masa depan untuk Hasha dan bagaimana nak bawa arah tuju Hasha sepanjang membesarkan Hasha ni. Okey, Masya Allah. Untuk plan, sebenarnya Hasha ada terima juga hadiah kan. Saya bersyukurlah ada orang bagi hadiah untuk review, saya terima. So plan dia setakat ni saya nak teruskan je lah konten-konten sebab ada orang minta kuih raya lah apa. InsyaAllah saya akan buat kuih dengan Hasha untuk konten TikTok lah. Seterusnya yang jauh-jauh lagi tu saya tak ada plan apa-apa lagi. Okey. Maknanya Hasha akan dibiarkan membesar seperti kanak-kanak lain lah kan. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Hazidah dan juga adik Hasha. Hasha nak cakap apa-apa tak untuk kawan-kawan Hasha? Cakap thank you semua. Thank you semua. Oh, sama-sama. Tengok benda Hasha. Oh, lah. Cakap elok sayang semua. Okay. Flying kiss sikit. Wah, flying kiss kat Aunty. Okey, Aunty tangkap. Letak kat sini. Okey, terima kasih Puan Hazidah. Terima kasih Hasha, selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi perkongsian kan. Kadang-kadang seronok kalau kita lihat ibu-ibu yang ada masa bersama dengan anak-anak melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Dan kadang-kadang bukan aktiviti memasak je. Walaupun aktiviti ringkas seperti mewarna ataupun melihat kerja sekolah anak-anak pun, itu antara aktiviti yang dapat kita manfaatkan. Betul, sambil-sambil tu boleh ajar disiplin juga. Contohlah kalau mewarna kan, okey tak boleh keluar garisan. Kalau masak, tak boleh macam ni, nanti kena jari darah. Jadi sambil-sambil tu belajar. Tak adalah macam, jangan buat tu, jangan buat tu. Jadi semua benda tak boleh stres. Betul, tapi saya rasakan kadang-kadang jangan stres awak. Kadang-kadang waktu di dapur ni memang antara waktu bonding lah ibu dengan anak kan. Walaupun kita dah besar-besar ni, dekat dapur tu lah masa kita macam borak dengan mak kita, kita share cerita, kita meluahkan perasaan dekat dapur. Tengah masak ke, kadang-kadang kita masak, mak kita duduk. Risau kat orang belakang dengar. tapi jangan cakap kuat-kuat. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Kembali bersama kami di WHI dan tadi macam-macam lah kita dapat komen daripada anda tentang perbincangan kita pada hari ini tentang manjakan anak-anak. Daripada Nur Azlinda Linda, katanya ada 6 anak lelaki. Wow. Yang sulung 14 tahun dan yang bongsu 9 bulan. Dari kecil memang beliau dan suami ajar untuk kemas rumah, basuh pinggan, masak nasi dan lain-lain. Dan sekarang abang-abang semua dah boleh diharap dan tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk jaga adik-adik yang kecil. Bagusnya. Dan ini pula daripada Syasha, katanya manjakan anak, tangan-tangankan, bukan tak boleh manja. Jika ia merosakkan, boleh membawa pada, didiklah dengan akidah yang betul, lain orang, lain didikannya. Okey, dan daripada Aizun Rahimi pula, saya sangat manjakan anak-anak tapi dalam masa yang sama ada tegasnya alhamdulillah mereka membesar dalam suasana yang sempurna. Pastinya setiap ibu bapa nakkan yang terbaik untuk anak-anak mereka dan sebenarnya berdasarkan pengalaman juga kan. Satu hari nanti kalau diberi izin merasai pengalaman jadi ibu dan bapa, mungkin kita akan lebih memahami lah kan. Tapi hakikatnya bukan mudah menjadi ibu dan bapa ni kerana nak mendidik anak-anak kan. Jadi kita sebagai anak-anak pun kena sentiasa bukan saja mendoakan mereka, tapi kita pun kalau boleh janganlah menyusahkan mereka kan. Kita cuba jadi yang terbaik lah. Okey, kita banyak kita kongsikan, komen pun macam-macam, tapi kita juga nak kongsikan sesuatu kepada anda tentang WHI kongsi, dan ini caranya untuk kita bantu mereka yang memerlukan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Tapi sebelum itu jom kita saksikan bikisan ini. Silakan. Seikhlas hati, kita kongsi. Semoga senyuman dan kegembiraan terus bersemi di dalam hati. WHI mengadakan kempen WHI Kongsi berupa keperluan Ramadan dan Hari Raya buat golongan memerlukan. Hantarkan sumbangan anda selewat-lewatnya pada 23 April 2022. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang ada memberi sumbangan kepada kita dan anda boleh terus memberi sumbangan tersebut, di mana kami akan sampaikan sumbangan anda kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah pada hari Sabtu nanti kami akan menyantuni warga-warga emas di rumah Pusat Jagaan Al-Ikhlas Puchong kalau tak silap saya. Dan minggu hadapan juga kita akan menyantuni beberapa keluarga yang terkesan akibat banjir baru-baru ini. Ya, insyaAllah. Dan untuk maklumat lanjut tentang WHI Kongsi, anda boleh terus tengok di Instagram kami WHI TV3. Di situ ada tulis nombor telefon untuk senang berhubung dengan pihak WHI. Okey. Awak nak manjakan? Okeylah. Fiza nak tahulah Fiza ni. Saya nak nombor 4. Saya ada adik. Saya biasa je. Ya ke? Saya manja dengan nenek dulu, arwah nenek. Okey. Jadi sebenarnya daripada perbincangan kita tadi ni, sebenarnya cara ibu bapa mendidik anak-anak tu pastinya setiap ibu bapa nak memberikan kasih sayang yang sebaiknya kepada anak-anak mereka. Yang cakap tentang kasih dan sayang ni tak boleh nak diukur. Semua anak mesti disayangi dan macam telah pun doktor kongsikan tadi, kalau kita nak manjakan anak kita tu, kalau boleh biarlah berpada-pada dan tahu kena pada tempatnya agar mereka dapat membentuk sasiah dan juga jati diri menjadi insan yang berguna, insya-Allah satu hari nanti. Insya-Allah. Dan itu tentang hari ini, dan esok hari Khamis ya. Kita akan kembali dengan topik dia, sedekah ataupun zakat, tepat jam 12.30 hari seperti biasa di TV3. Dah bayar zakat fitrah belum? Sudah. Bagusnya awan, saya belum lagi. Okey. Baru semalam. Okey, jadi esok kami nak kongsikan kepada anda apa perbezaannya antara sedekah dan juga zakat dan juga hadiah. Kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan, terus kongsikan bersama kami di Wanita Hari Ini. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,